بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من البدع ومن الضلالات ومن النار. آمين اللهم آمين. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita diberi peluang sekali lagi untuk sama-sama menghadiri ataupun sama-sama mendengar perkongsian hadis Bulughul Maram, insya-Allah. Di mana kita dah sampai ke bab sembahyang berjemaah dan hukum hakam berimam lah. Dan minggu lepas kita sempat ambil kalau tak silap 2 hadis ataupun 1 hadis, rasanya 2 hadis, dan kita sempat membincangkan tentang permasalahan ulama menetapkan hukum solat berjemaah. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, ada soalan kan? Boleh dengar jelas ke? Lupa nak tanya. Aku duduk cakap seorang ni. Boleh dengar jelas ni? Tak ada masalah ke? Sound? Aku duduk cakap seorang ni nanya juga. Alhamdulillah. Okey, beres. Jadi kita masuk pada hadis yang seterusnya lah. Kita macam biasa, kita share screen dulu. Kita share screen dulu, insyaAllah. Okey, ini hadis kita yang minggu lepasnya. Kita bincangkan tentang betapa Nabi Muhammad SAW mengambil berat pelaksanaan sembahyang secara berjemaah di masjid bagi yang berada dekat dengan masjid, bagi mendengar seruan azan. Kita tak sentuh lagi bab yang jemaah di masjid tu, kita hanya sentuh tentang permasalahan berjemaah, solat secara berjemaah secara umumnya. Dan kesimpulan kita pada minggu lepas ialah solat berjemaah hukumnya berpandukan hadis dan sebagainya yang telah dikumpulkan kata-kata ulama. Yang paling dekat sekali dengan dalil ialah mereka memfardukan solat jemaah, mewajibkan solat jemaah. Dan kita dah janjikan hari ini kita akan bercakap tentang pandangan yang keempat, iaitu pandangan yang mengatakan tentang bahawasanya solat jemaah ini adalah syarat untuk sahnya sembahyang. Kerana ada hadis, nanti kita akan jumpa kenapa mereka berpandangan demikian. Kerana ada hadis yang mengatakan, kita akan jumpa insya-Allah, Nabi Muhammad SAW menyebut yang maksudnya sesiapa yang mendengar seruan iaitu azan, kemudian dia tidak menjawabnya, iaitu tidak mendatangi azan dan panggilan tersebut untuk menunaikan solat secara berjemaah di masjid, tidak mendatanginya, maka tiada solat baginya. Itu sabda Rasulullah SAW, maksudnya begitu. Disebabkan itulah ulama pandangan ini berpandangan bahawasanya ia merupakan syarat sah sembahyang. Kerana Nabi kata dalam hadis itu secara jelas, siapa yang tidak mendatangi jemaah dan dia mendengarnya, maka tiada solat baginya. Okey. Hadis itu nanti kita akan jumpa lah, insya-Allah kita akan jumpa dan bincang lebih lanjut tentang apakah yang dimaksudkan dengan tiada solat baginya tu. Okey. Jadi secara ringkasnya kita buat kesimpulan sebelum kita ke hadis seterusnya. Kesimpulan daripada apa yang kita bincang minggu lepas, kita dapati ulama ada menetapkan 4 pandangan utama. Dalam mazhab Syafi'i sendiri pun mereka bercanggah pendapat. Bukan kesemua mazhab Syafi'i mengatakan solat berjemaah ni fardu kifayah ataupun sunat muakkadah, tidak. Sedangkan Imam Syafi'i sendiri berpandangan bahawasanya ia wajib.
Imam Syafi'i sendiri. Okey, Imam Syafi'i sendiri berpandangan wajib kerana dia mengatakan dalam kitab bahawasanya dia tidak berpendapat bahawa orang yang mampu mendatangi jemaah kemudian dia tidak mendatanginya tanpa uzur, maknanya tidak mendapat rasa. Dia tidak berpandangan demikian. Ini kata-katanya sendiri yang telah kita baca daripada kitab nas bahasa Arabnya pada minggu lepas. Jadi ada 4 pandangan utama. Yang pertama, mereka menganggap solat jemaah ini sebagai syarat dan kita menyatakan dalil dia tadi pada permulaan. Kemudian syarat sah sembahyang. Kemudian nombor 2, ada pandangan yang mengatakan ia adalah fardu ain. Fardu ain adalah kewajipan ke atas setiap individu, wajib. Nombor 3 mengatakan fardu kifayah, mengatakan cukup untuk satu kumpulan melaksanakan secara jemaah, kemudian yang lain tidak lagi diperlukan untuk melaksanakan secara berjemaah. Dan ini kita telah jelaskan kedaifannya, kelemahannya. Dan yang keempat iaitu yang menyatakan bahawasanya solat berjemaah ini sunnah muakkadah sahaja. Dan pandangan ini adalah pandangan yang paling lemahlah, kerana jika ia sunnah, jelas dalam hadis ini Nabi tidak membakar rumah-rumah tu kan. Dan kalau ia sunnah juga, dalam Al-Quran pun Allah tidaklah suruh mereka berjemaah ketika perang. Dan jika ketika perang pun wajib berjemaah, maka ketika aman lebih-lebih lagi lah wajib. Dan Nabi tidak akan terlintas di fikirannya untuk melakukan perkara haram apabila Nabi sendiri pun terlintas untuk membakar rumah orang-orang yang tidak mendatangi solat jemaah di masjid secara berjemaah. Maka kita ketahui Nabi dia tidak pernah terlintas perkara haram. Maka benda ini, benda yang membakar rumah ni sedangkan Nabi haramkan, merosakkan harta benda. Bahkan ini benda yang sangat diperlukan oleh manusia, Nabi pun boleh terlintas untuk membakarnya. Maknanya tidaklah Nabi lakukan perkara itu, tidaklah Nabi terlintas untuk melakukan perkara itu kecuali kerana orang yang telah meninggalkan wajib. Orang ini telah meninggalkan wajib. Kalau hanya meninggalkan sunnah, pasti Nabi tidak akan terlintas di fikirannya untuk melakukan perkara sedemikian, kerana Nabi ini diutuskan sebagai rahmat ke sekalian alam. Orang yang paling merahmati makhluk yang lain, tidak mungkin akan terlintas di fikirannya untuk membakar harta benda keperluan orang lain, melainkan jika perkara itu betul-betul wajib dan penting. Dan begitu juga kita tahu dah kenapa dikatakan mengatakan sunat itu lemah, kerana Nabi bersumpah 2 kali dalam hadis, sesungguhnya dengan hak jiwaku, dengan yang jiwaku berada di tangannya, aku nak bakar, aku nak panggil orang ini kan. Tidaklah Nabi bersumpah kecuali dalam perkara yang wajib dan penting. Jadi itu kesimpulan yang rasanya dah jelas dah tentang hukum hakam solat berjemaah ni. Jadi apa yang kita perlu ambil tindakan selepas kita dah tahu, yang lelaki dan baligh yang dah sampai ilmu, perlulah sedaya upaya untuk solat berjemaah. Kalau dekat rumahnya dengan masjid, maka jadi wajib kerana dia boleh mendengar azan. Hadis tadi kita cakap tadi, kita tak jumpa lagi hadis tu, tapi pernah jelaskan kalau boleh dengar azan tanpa menggunakan mikrofon, sebab zaman Nabi tak ada mikrofon. Kalau ikutkan mikrofon zaman sekarang ni, susah lah kan. Ada orangnya masjid tu dekat atas bukit, dia duduk kat bawah ni, azan boleh dengar ke tak? Kalau guna mikrofon boleh lah. Sama tu nak naik bukit gitu, payah jugalah. Jadi kita kena kembali pada asal, iaitu orang yang mampu mendengar azan jika dilaungkan tanpa mikrofon, itu wajib ke atasnya untuk mendatangi rumah Allah jika dia tidak mempunyai keusuran kerja dan sebagainya. Kan? Jadi dia perlu untuk ke rumah Allah, ke masjid, melaksanakan solat berjemaah di masjid. Jika yang tidak berada di kawasan berdekatan masjid, maka kewajipan solat berjemaah di masjid yang akan tergugur, tetapi kewajipan solat berjemaah tidak tergugur. Perlu dia lakukan jemaah di mana-mana yang terdekat, surau ke, dan akhir sekali jika tidak ada juga di rumahnya secara berjemaah. Okey. Jadi itu kesimpulannya. Kita boleh masuk jelas, harapnya dah jelas perkara tersebut. Kita masuk kepada hadis yang lain. Jika ada perkara yang tidak jelas, sila masukkan ke dalam ruangan chat. InsyaAllah kita akan cuba menguraikannya. Hadis seterusnya pula, hadis seterusnya, komputer tiba-tiba tak boleh scroll pula ni.
Jadi susah nak scroll sikit. Hadis kita bernombor berapa? Okey, atas lagi. Okey. Hadis yang seterusnya kita hari ini ialah hadis 400. 391. Yang ni, Ikhwan tak boleh scroll ni. Akak-akak scroll sendirilah bahagian English ni. Laptop ada masalah sedikit. Okey, jadinya 391 wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu qala. Anhu di sini rasanya Abu Hurairah, kan hadis ni Abu Hurairah tak silapnya. Abu Hurairah, dan daripada Abu Hurairah juga. Subhanallah, susah nak scroll. Daripada Abu Hurairah, betul, daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, asqalus salati 'ala al-munafiq salat yang terberat, salat yang paling berat di atas orang yang munafik, 'ala al-munafiqin, atas orang-orang yang munafik, salatul isya'i wa salatul fajr, sembahyang isya' dan sembahyang fajar. Fajar ni sembahyang subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwan. Dan sekiranya manusia ini mengetahui apa yang ada padanya, la atawhuma, pasti mereka akan mendatangi keduanya. Apa dia keduanya tu? Solat subuh dan solat isya'. Solat isya' dan solat subuh. Nabi kata, kalaulah manusia mengetahui apa yang ada pada keduanya, iaitu apa yang ada pada solat isya' dan pada solat subuh, la atauhuma, pasti mereka akan mendatangi keduanya, walau habwan, walaupun dengan cara merangkak. Maknanya kalau perlu merangkak sekalipun, kita pasti akan mendatangi, berusaha untuk mendatangi solat subuh, menghadirkan diri pada solat subuh dan solat isya', kalau kita tahu kelebihan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan padanya. Jadi dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita betapa sebenarnya kalau kita tahu ganjaran tu besar Allah bagi pada orang yang solat berjemaah subuh dan isya' ni, pasti kita sakit sampai tak boleh jalan sekalipun, kita tetap nak menghadiri solat ni, walaupun jika terpaksa merangkak sekalipun, kita pasti akan menghadiri solat ni. Jadi itu jelas-jelas adalah untuk orang yang mahu berfikir, dia akan berusaha sedaya upayanya menghadiri solat jemaah terutamanya pada waktu isya' dan subuh, untuk mendapatkan ganjaran yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan ini. Antara ganjaran yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan kepada mereka yang melaksanakan solat subuh secara berjemaah ialah dalam hadis yang lain Nabi kata, sesiapa man sallal fajra fi jama'atin, siapa yang sembahyang subuh secara berjemaah, faka'annama sallal laila kullah, seperti mana dia telah sembahyang al-laila kullah. Al-lail ni sepanjang malam. Malam itu secara sempurna. Seolah-olah dia dah sembahyang malam padahal dia tidur. Tapi kalau dia solat subuh berjemaah, dia telah melaksanakan sembahyang malam dengan sempurna. Maknanya pahala tidur dia tu mendapat pahala seakan-akan dia sembahyang malam secara sempurna. Penuh malam itu dipenuhi dengan solat. Dan waman sallal isya'a fil jama'ah, siapa yang sembahyang isya' dalam secara berjemaah, maka annama salla nisfal lail, seperti mana dia telah sembahyang separuh malam. Ini kelebihan solat isya' dengan solat subuh. Kemudian dalam solat subuh juga ada hadis yang lain lagi, Nabi sebut siapa yang solat subuh secara berjemaah, dia berada di dalam zimmatillah, di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehinggalah matahari terbenam. Daripada pagi itu sampai matahari terbenam, dia berada di dalam jagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menjanjikan orang yang menjanjikan dengan janji yang buruk pada orang yang cuba untuk
melaksanakan ataupun menjatuhkan, mengenakan kepada dia sebarang kemudaratan. Okey, itu antara, itu menyatakan antara perkara ataupun bounty lah kita kata, reward ataupun pahala ganjaran yang Allah tetapkan kepada kita dalam solat subuh dan solat fajar. Dan yang satu laginya, apa yang kita dapat? Kita dapat test diri kita. Adakah kita ni betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana orang yang betul-betul beriman dan iman di hatinya, kepercayaan di hatinya itu benar, dia akan berusaha untuk solat subuh dan isyak di masjid secara berjemaah. Siapa yang mengendahkan solat isyak dengan subuh di masjid berjemaah ini, Nabi dah sebut dah, mereka itu berkemungkinan besar menjadi ataupun tergolong dalam golongan munafik. Tidak betul imannya. Yang ditunjulkan bahawa dia Islam adalah semata-mata gambaran, padahalnya di hati tidak berapa percaya. Itu maksudnya orang yang munafik ni. Dia sorokkan di hatinya apa yang dia benar-benar percayai dan ditunjulkan kepada orang apa yang dia tidak percayai sebenarnya, tetapi hanya mengikut-ngikut orang. Jadi kita nak diri kita ni, kita nak tahu bersih diri kita daripada munafik, kita tengok solat subuh kita di masjid ke tidak. Begitu juga solat isyak. Ini solat yang paling berat ke atas orang-orang munafik, kerana mereka tahu pada waktu tu tak ada siapa pun tahu kalau dia tak pergi ke masjid, kerana orang kan gelap dan sebagainya lah pada waktu zaman Nabi Muhammad SAW. Dan dia fikir orang lain tidur juga waktu subuh. Kan? Hanya yang berapa kerat saja yang tahu saya tak pergi ke masjid, contoh begitu pada zaman kita ni. Jadi kita kena check lah, kita duk sedap bercakap tentang agama kononnya kan, duk bercakap pasal akidah lah, Asy'ariyah, Maturidiyah, mana betul ni ahli sunnah, golongan salaf, tuduh orang Wahabi pula tu, duk cakap benda macam tu kan, lebih-lebih dalam agama. Check diri kita dulu, subuh dengan isyak kita kat mana? Kat rumah ke kat masjid? Kalau kat rumah tak payah, kita takut diri kita tu sebenarnya tidaklah betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara pure, secara ikhlasnya. Takut ada lagi unsur-unsur kemunafikan dalam diri kita. Nak lepas tu lebih-lebih nak bercakap pula dah, tuduh golongan tu, tuduh golongan ni, tuduh orang tu, tuduh orang ni. Jangan, nanti apa yang dilafazkan oleh lidah kita ni, malaikat menulisnya, Allah Subhanahu Wa Taala akan memperhitungkannya nanti. Lebih baik kita perbaiki diri kita, masing-masing perbaiki diri, insya-Allah Allah akan beri hidayah kepada kita. Jadi kita check lah sekarang ni, kita try buat log dalam bulan lepas, contoh ataupun minggu lepas, berapa kali saya pergi ke masjid solat subuh dan solat isyak. Kalau nak bercakap pun muhasabah diri dulu lah kan. Nak bercakap lebih-lebih dengan agama ni, seolah-olah orang lain tu kita yang betul. Jangan melulu-lulu. Cek diri kita dulu, kita cek kat sini, penting hadis ni. Kita buat log diri kita dalam bulan lepas, berapa kali kita solat subuh di masjid, isyak di masjid. Dan kita cek, kalau kita ada solat di masjid juga, solat yang lain, kita cek solat mana yang paling banyak kita miss di masjid. Kebiasaannya solat yang paling banyak orang miss isyak dan subuh. Lebih lagi subuh. Kita kena baiki yang tu dulu. Itu baiki solat kita yang tu dulu. InsyaAllah segala-galanya selepas tu akan menjadi baik. Allah akan perbaiki segala-galanya selepas tu. InsyaAllah. Okey. Ada soalan, boleh ajukan di ruangan chat. Sekarang ni kita pergi kepada hadis seterusnya. Daripada Abu Hurairah juga, qala atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajula a'ma, ataupun atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqala. Jadi beza baris itu tapi makna berbeza. Betul, kena betulkan baris. Atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma, telah mendatangi ataupun telah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, rajulun a'ma, seorang lelaki yang buta. Faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu laysa li qa'idun, sesungguhnya tidak ada untukku seorang yang mampu untuk mendorongku, memegangku, menunjuk jalan kepadaku, yaquduni ilal masjid, yang boleh memanduku, mendorongku ke masjid. Farakhasa lahu, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun, kata Abu Hurairah, memberi kelonggaran kepadanya. Falamma walla da'ahu faqal, apabila lelaki ini berpaling untuk pergi, da'ahu, Nabi memanggilnya kembali. Faqala, kemudian Nabi berkata, hal tasma'un nida, adakah kamu mendengar seruan? Seruan ni maknanya apa? Azan. Nabi cek dulu.
Walaupun dia buta. Nabi panggil balik, Nabi kata, kamu dengar azan ke tak? Hal tasma'un nida'a bis salati? Adakah kamu mendengar seruan untuk menunaikan sembahyang, iaitu azan? Qala na'am. Maka lelaki itu berkata, ya. Qala, maka Rasulullah SAW pun bersabda, fa'ajib. Maka jawablah ia. Jawablah ia. Apa maksud jawab ia? Jawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak, bukan. Menjawab seruan di sini, menjawab seruan. Seruan apa? Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Ayuh menunaikan sembahyang. Ayuh menuju kepada kejayaan. Maknanya menjawab seruan apa ni? Datang solat di masjid. Ingat, azan-azan tu muazzin panggil kita ke masjid. Muazzin panggil ke masjid, dia kata hayya 'alas salah, mari menunaikan sembahyang. Kita kena faham kat situ. Mari. Bukan suruh jawab kat rumah dah kan. Jawab juga kat rumah. Lepas tu solat kat rumah. Tak, jawab muazzin pergi masjid, dia panggil tadi. Jadi di sini walaupun lelaki ini buta, Nabi Muhammad SAW mensyaratkan kamu tidak perlu hadir untuk ke jemaah kalau kamu tak dengar azan. Tetapi kalau kamu mendengar azan, kena jawab, kena datang. Dan azan dilaungkan pada zaman Nabi tanpa menggunakan mikrofon. Jadi azan yang laungan tu juga kita perlu terjemahkan pada zaman ni dengan apa yang ada pada zaman Nabi lah. Kan, kalau ikut kepada zaman ni, mikrofon dia sampai jika dikuatkan apa panggil tu PA tu. Nah, ya. Kalau kita ikutkan tu, kemudian kita implement apa yang Nabi suruh ni. Jadi suasana tu kita kena tengok juga. Kat sini ulama kata tanpa menggunakan azan, jika kita boleh mendengar seruan tanpa menggunakan mikrofon ataupun pembesar suara, kita boleh mendengar seruan azan, maka wajib atas kita untuk menghadiri masjid. Kita jangka-jangka sendirilah, kita agak-agak sendiri. Jika muazzin laung daripada tempat tu, saya berada di rumah saya sekarang ni, boleh dengar, maka jarak saya ni jarak wajib ke masjid. Jarak yang Nabi nak bakar rumah dia tadi tu, dan jarak yang Nabi suruh walaupun buta datang ke masjid. Dalam hadis ni harapnya telah jelas. Jadi bukan main-main untuk kita laksanakan solat, mensyariatkan solat di masjid ni bukan main-main seperti mana kita dah sangka sebelum ni. Waalaikumsalam. Selamat datang. Masya Allah. Kita suka, kita gembira. Geng-geng kita hadiri ceramah-ceramah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi keberkatan kepada kita, usaha kita untuk tahu ajaran Nabi kita. Dan kita tahu dah, bagi ilmu tidak perlu kita kongsikan setiap kali kelebihannya, dan malaikat menabuhkan sayap tanda mereka redha ke atas kita. Dan tidak ada lagi majlis yang paling mulia melebihi majlis yang kita nyatakan kepadanya qaulullah, qaulur rasul, yang kita nyatakan sabda Nabi Muhammad SAW dan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Manakah lagi majlis ilmu yang lebih cantik daripada itu? Dan kita ni diberi peluang untuk mendengar hadis Nabi, maka alhamdulillah, itu bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebenar-benar syukur. Dan hadis seterusnya, wa an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, Ibn Abbas, anak pada Abbas. Abbas ni dia bapa saudara Nabi. Jadi Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas ini sepupu Nabi. Dia ni Masya Allah antara sahabat yang bernasib baik. Waktu dia muda lagi, dia bersama dengan Nabi Muhammad SAW, bahkan berada sentiasa banyak kali dalam dia meriwayatkan hadis, dia berada dengan Rasulullah di atas tunggangan yang sama. Dan dia waktu Nabi Muhammad SAW wafat, umurnya baru 18 tahun, belasan tahun. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi, daripada Nabi Muhammad SAW qala, Nabi Muhammad bersabda SAW, man sami'an nida'a falam ya'ti fala salata lahu illa min uzr. Barang siapa yang mendengar panggilan seruan azan falam ya'ti, dan dia tidak mendatangi ataupun tidak menjawab seruan itu, fala salata lahu illa min uzr, maka tiada solat baginya kecuali dengan keuzuran. Jika dia ada uzur, barulah diterima solat itu. Inilah hadis yang aku nyatakan pada awal permulaan tadi, yang telah menjadi dalil kepada golongan ataupun ulama yang berpandangan bahawasanya solat berjemaah adalah syarat sahnya sembahyang, kerana mereka melihat di sini fala salata, maka tiada solat baginya, fala salata lahu illa min uzr, kecuali jika ada keuzuran. Tetapi hadis ini kita tidak boleh nyatakan seperti mana ulama yang berpandangan ia merupakan syarat sah tu, syarat sah solat itu betul. Tidak boleh. Kerana apa? Kerana hadis yang kita baca sebelum ni
Kan Nabi sebut beza antara solat berjemaah dengan solat secara bersendirian adalah 25 hingga ke 27 darajat. Sekiranya solat bersendirian itu tidak sah, maka adakah fadilat baginya? Kan? Kalau solat bersendirian tidak sah, maka Nabi tidak akan menyentuh langsung bab fadilat. Tetapi Nabi dalam hadisnya menyatakan solat yang seorang satu fadilat, solat berjemaah 27 ataupun 25. Okey? Okey, beres. Ini beres. Jadi kita faham dah. Yang ini bukan pada zahirnya. Bukan pada zahirnya. Okey? Kita tahu solat berjemaah sah, bahkan dituntut, bahkan wajib, bahkan merupakan syiar Islam. Allah nak suruh tunjuk orang Islam ni, syiar dia yang utama, yang paling besar, berjemaah. Yang kecil, yang besar, yang perempuan pun boleh pergi ke masjid jika dia ingin. Nabi kata jangan larang, la tamna'u ima Allah masajid Allah, jangan halang jika orang perempuan nak pergi ke masjid, tetapi lebih afdal bagi mereka untuk solat di rumah. Itu ini syiar. Kemudian rawahu Ibnu Majah wa Darqutni wa Ibnu Hibban wal Hakim isnaduhu ala syart Muslim lakinnahu rajjaha ba'dhum waqfahu. Tetapi ada segelintir ataupun segolongan penganalisa hadis menyatakan hadis ini mauquf. Mauquf ni atas kata-kata para sahabat lah, tak sampai kepada kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi hadis ini disahkan sahih mengikut syarat yang ditetapkan Imam Muslim. Okey, hadis seterusnya daripada Yazid bin al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhu annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat as-subh. Bahwasanya Yazid bin Aswad ni dia telah sembahyang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang fajar, sembahyang subuh. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang, idza huwa bi rajulaini lam yusalliya, maka Rasulullah mendapati setelah dah selesai sembahyang subuh, Rasulullah pun mendapati ada orang berada di belakang sana tidak sembahyang bersamanya. Fada'a bihima, maka Rasulullah sallallahu menghantar orang untuk memanggil mereka berdua. Rasulullah panggil mereka berdua. Faji'a bihima, maka didatangkan kepada Rasulullah mereka berdua itu. Tar'udu fara'isuhuma, gementar jiwa mereka. Fara'is ni bahagian dada, bergetar, gementar. Faqala lahuma, takutlah ni, kan, takut. Sebab Rasulullah SAW panggil, tak ayah cakap Rasulullah panggil. Kita ni kalau kita pernah kan, kita pernah ni pengalaman peribadi lah, pernah jadi imam. Ini jadi imam, yang tu tak solat. Sini dah jadi imam. Kemudian sudah jadi imam, kita nak keluar, tak Syekh panggil, tak Syekh harap panggil. Muhammad, ta'al. Tak Syekh harap panggil, apa aku dah buat salah ni? Kan? Nak kata salah, solat zuhur. Imam solat zuhur, Allahu Akbar saja, mana baca kata salah pada bacaan pun tak logik lagi gitu tu. Sudahlah, aku buat salah ni, takkan aku sebut Allahu Akbar tersilap ke? Kan? Tok Syekh panggil pun dah fikir 2-3 kali apa benda aku buat. Ini ke pula Nabi Muhammad SAW panggil dan dia tidak solat. Jadi tak pelik lah. Yazid bin Aswad kata tar'udu fara'isuhuma ni, bergementar jiwa mereka. Kita tahu jika Nabi panggil kita dan kita tak solat, Nabi solat mesti kan. Jadi dia takut, walaupun Nabi ini adalah orang yang paling merahmati sesama makhluk, dia adalah orang yang paling rahmat. Dan ingat lagi Al-A'rabi yang datang dalam masjid kemudian kencing dalam masjid Nabi tu. Semua sahabat nak pukul dia, nak pergi, tapi Nabi kata apa? Berhenti. Jangan lagi, jangan kacau dia, biar dia habiskan dulu. Lepas dah habis, Nabi kata bawa ke satu beldi, siram. Lepas tu Nabi cakap dia tak tahu perkara ni, dia tak tahu. Kemudian Nabi bagi tahu kepada dia perkara yang sebenar, jangan ini tempat masjid dan sebagainya, kan. Kemudian selepas tu dia Arabi ni kata apa, orang Arab, orang Badui ni kata apa kepada Nabi, dia doa, Allahumma irham ya Allah, rahmati Nabi Muhammad SAW dan jangan merahmati orang lain. Begitu. Maknanya orang Arabi ni kita tak boleh itu sangat lah, tak boleh jadikan dia sebagai contoh lah, kan. Dia kasar, Badui.
Dan dia jari, bahasa Arab panggil jari. Jari ni dia straight, secara straight terus menerus. Tak ada panggil nak berkias-kias. Macam tu. Jadi kita pun samalah, kita kena berhikmah dalam menegur orang. Nabi Muhammad ni dia hikmah dan rahmat, tetapi orang tetap takut pada dia. Ada haibah, dia panggil, bahasa Arab panggil haibah. Dah dijadikan bahasa Melayu hebat kan. Ada kehebatan orang yang hebat ni, walaupun dia rahmat, tapi ada lagi orang letak rasa takut orang kepada dia. Itu hebat dia. Itu hebat dia. Haibah. Faqala lahuma, maka Nabi Muhammad SAW berkata kepada mereka berdua, ma mana'akuma an tusalliya. Apakah yang telah menghalang kamu berdua daripada kamu sembahyang? Nabi tanya, kenapa kamu tak sembahyang tadi? Duduk kat belakang. Tunggu sedangkan kami solat jemaah. Nabi tanya dia, an tusalliya ma'ana. Apa yang telah menghalang kamu daripada kamu solat bersama kami? Qala, maka mereka berdua pun berkata, qad sallaina fi rihalina. Kami telah sembahyang di rumah kami, di tempat kami. Ingat tak dulu waktu mula-mula Covid kan, azan ditukarkan, sallu fi rihalikum ataupun sallu fi buyutikum. Dia tambah kan, dia suruh apa? Dia tak panggil hayya 'alas solat, tak panggil. Kerana kita faham makna azan. Makna azan memanggil ke masjid. Mana boleh kamu panggil ke masjid dengan azan yang biasa, kemudian orang pergi ke masjid kamu tutup. Kan? Kita tak faham bahasa Arab ni, ingat azan biasa, lepas tu tutup masjid. Tak boleh lah macam tu. Kamu panggil orang, kamu tutup masjid. Jadi azan tu diubah kerana nak kenakan dengan maknanya. Kita nak panggil orang, kita kena buka masjid. Kan? Jadi kita tak panggil, kita tukar, jangan panggil. Tetapi kita tukar sallu fi buyutikum, sallu fi rihalikum. Tengok kat sini, rihalina, di rumah kamu. Sembahyang kamu di rumah kamu. Jadi di sini pun sama, dia berkata kepada Nabi, kami dah sembahyang subuh tadi di rumah kami. Ada sebab lah tu kenapa perbincangan ni lanjut. Ada sebab kenapa sahabat ni dia solat dulu di rumah. Mungkin dia rasa dia tak sempat sampai ke tempat Nabi sebab perjalanan yang jauh dan sebagainya. Kan ada kemungkinannya kenapa dia solat di rumah. Qala, maka Nabi pun berkata setelah mana diberitahu mereka dah sembahyang, kemudian mereka tunggu sedangkan jemaah Nabi sedang berlangsung, Nabi berkata kepadanya, kembali menjawab. Nabi kata, fala taf'ala, jangan kamu lakukan. Walaupun dah solat di rumah, jangan kamu lakukan. Dia kata, idza sallaituma fi rihalikuma, sekiranya kamu telah sembahyang di rumah-rumah kamu, thumma adraktuma al-imam, kemudian kamu sempat berjumpa imam, maknanya sempat berjumpa jemaah, sempat berjemaah dengan imam, walam yusalli fasalliya ma'ahu, walam yusalli, maknanya sempat jumpa imam dan imam tu tak habis lagi sembahyang. Dan imam tu tidak sembahyang lagi, tak selesai lagi sembahyang. Fasalliya ma'ahu, maka hendaklah kamu berdua sembahyang bersamanya. Maknanya Nabi suruh kalau kita dah sembahyang sekalipun kat rumah kita pun datang ke masjid, tengok jemaah masih ada, kena sembahyang. Nabi suruh, bila suruh jadi wajib kena sembahyang, tak boleh kata aku dah solat dah, tak apa, korang solat dulu, aku dah solat dah. Korang solat dulu jemaah, aku dah solat dah. Tak boleh. Nabi kata salliya fala taf'al, Nabi larang jangan buat macam tu, dan kamu kena sembahyang juga. Kalau ada jemaah lagi, kita sempat ke masjid dan jemaah masih terlaksana, masih berlangsung, kena solat juga. Fa innaha lakum nafilah. Sesungguhnya solat yang kedua kamu laksanakan itu akan menjadi nafilah. Nafilah ni memberi makna sunat kepada kamu. Yang tadi yang kamu lakukan di rumah tu telah gugur kewajipannya kepada kamu, dan yang kedua kamu laksanakan ni jadi dapat pahala sunat. Melakukannya adalah wajib kerana Nabi suruh dan Nabi larang untuk tidak melakukannya. Dan kamu akan mendapat pahala sunnah. Bukan dapat 2 kali isyak, tetapi dapat 2 kali subuh dalam kes ni, tetapi dapat pahala sunnah. Wal-lafdhu lahu wa thalatha wa sahhahu Tirmidzi wa Ibn Hibban. Dan hadis ini ada yang sahih. Rasanya kita ada lagi 5 minit. Kalau nak baca hadis seterusnya tu panjang tu, kita tak suka tergesa-gesa dalam mensyarahkan hadis. Kita patut beri kepada dia apa yang dia hak hadis itu untuk disyarahkan dan sebagainya. Jadi untuk tidak kita tak mahu untuk jelaskan ni, sebab nampak hak hadis itu kita perlu beri hak dia kan. Jadi kita memberikan masa untuk beri hak hadis ini untuk menjadi penutup, sebagai penutup. Jika tidak ada soalan ke? Kalau ada soalan boleh letak dalam ruangan chat. Kalau tak ada soalan, kita bincang kembali kelebihan dan juga faedah ataupun hikmah mengapa Allah Subhanahu Wa Taala
menekankan sangat solat berjemaah di masjid ini. Dan ulama-ulama menyatakan hikmahnya. Kenapakah? Apakah? Ada orang bertanya, mengapa Allah Subhanahu Wa Taala tekan sangat solat berjemaah di masjid ini? Dan ini yang patut kita tekankan juga sebab Allah tekankan. Mana kita tahu Allah tekankan solat jemaah di masjid ini? Penting. Yang Nabi dalam hadis tadi jelas lah. Allah sendiri pun menekankan supaya umat Islam melakukan solat jemaah berjemaah. Dan lebih-lebih lagi di masjid, mengimarahkan masjid. At least berjemaah. Sekurang-kurangnya berjemaah. Allah tekankan kat mana? Kita tengok dalam ayat Al-Quran, Allah suruh. Dalam surah Al-Baqarah. Warka'u ma'ar raki'in. Hendaklah kamu sujud. Hendaklah kamu rukuk dengan orang-orang yang rukuk. Ini Allah suruh kalau rukuk, maknanya solat bersama orang-orang yang solat. Ini berjemaah tu. Berjemaah. Kena ada jemaah. Dalam agama Islam ni kita perlu berada dalam satu jemaah, kumpulan. Dan kemudian ayat Quran yang kita sebut pada minggu lepas tadi, apabila berlaku perang tu, ketika perang pun disyariatkan solat berjemaah. Allah ajar Nabi mengajar kepada tenteranya satu saf yang berada di hadapan solat bersama kamu. Kemudian bila dah selesai solat yang di hadapan tu, masuk pula jemaah yang keduanya, saf yang di belakang, solat pula bersama kamu. Walaupun benda ini mengganggu gugat ataupun dapat memberi kesan kepada nyawa mereka kerana musuh berada di hadapan, itu pun Allah suruh solat jemaah jangan tinggal. Allah suruh solat jemaah jangan tinggal. Padahal dalam waktu perang, apatah lagi dalam keadaan aman damai. Kan? Jadi kita nak faham kenapa Allah Subhanahu Wa Taala suruh sangat ni. Ulama nyatakan banyak lah, kita ada 3 minit lagi. Antaranya yang paling penting iaitu mendidik jiwa kita. Aku ambil sikit je. Ulama menyatakan 10-11 hikmah. Antaranya ialah untuk mendidik jiwa kita mentaati pemimpin. Kita hidup sebagai orang Islam, kita kena ada seorang pemimpin iaitu imam kita. Tengok sahaja dalam solat jemaah ni. Apabila dilantiknya seorang imam, walaupun kita dalam kad Kuwait ni, walaupun imam tu dilantik sebab imam dari India, kan? Kita rasa kita imam tak ada apa-apa lah. Kalau bagi kita tengok dia, kadang ada imam Masjid Sahabat kat sini naik basikal, kan? Basikal sekarang ni dah alhamdulillah Allah bagi rezeki pada naik Mitsubishi Lancer. Walaupun Mitsubishi Lancer tu bukan yang sport tu lah, kan? Mitsubishi Lancer alhamdulillah, tapi tetap juga Kuwaiti ke, mak datang dari nationality apa, kerja sebagai apa pun sekalipun, jika dia datang berjemaah mengikut imam, walaupun imam yang India itu berbasikal, dia boleh tak lawan? Kalau imam tu rukuk, boleh tak dia nak stay berdiri tak rukuk? Tak boleh. Tak boleh. Dia tak boleh langgar imam. Walaupun sehebat mana dia, imam, bila nanti imam, tak kira lah macam mana keadaan imam tu, kamu kena ikut dia. Dia takbir, kamu takbir. Dia rukuk, kamu rukuk. Dia sujud, kamu sujud. Dia tahiyat, kamu tahiyat. Dia salam, kamu kena salam. Tak boleh lagi. Nak ni. Kan? Dan kalau kamu langgar, orang akan cakap sembahyang kamu batil. Sembahyang kamu batal. Tak sah. Nampak tu? Di sini mendidik kita supaya mengikut imam yang kecil, kita ikut. Supaya apa? Supaya nanti jiwa kita terdidik untuk mengikut imam yang besar. Siapa imam kita yang besar? Tuan-tuan, siapa imam kita yang besar? Imam kita yang besar ialah Nabi Muhammad SAW. Ini akan mendidik kita untuk mematuhi sunnah baginda, untuk mematuhi ajaran baginda, suruhan baginda, larangan baginda. Kita kena patuh dan disiplin. Tak boleh. Lebih tak boleh. Lebih daripada Nabi buat tak boleh. Kerana tengok imam, bila dia sembahyang 4 rakaat, kita nak tambah lagi 5. Tak boleh. Bila dia dah bagi salam, boleh kita nak teruskan lagi 1 minit lagi selepas tu, boleh? Tak boleh. Sama lah kita dalam mengikut Nabi Muhammad SAW, kita tidak boleh melebihi baginda. La tuqaddimu baina yadain Nabi. Dan Allah sebut dalam surah Al-Hujurat tu, ayat pertama lagi. Jadi dah ada kurang pada 1 minit. Aku rasa ikutlah kita di sini dahulu. Kita tangguh pada minggu hadapan. Semoga pertemuan kita ini menjadi hujah kepada diri kita di akhirat kelak, dan tidak menjadi hujah ke atas kita. Semoga kita diberi hidayah untuk mengikut kebenaran dan meninggalkan segala kesalahan. Kita jumpa di minggu hadapan pula insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih pada semua yang sudi menghadiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedia untuk solat Jumaat awal pula insya-Allah.